أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه غر الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت رب سهلا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha pengurusi barisan ahli jawatan kuasa dan kepada semua para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, dan ramai kenalan-kenalan yang saya rindui lama tidak berjumpa, Haji Latif, Haji Hussein, Ustaz daripada Jemaah Agama, dan kita ada juga pendengar daripada Gaza, Palestin, ada di sebelah tiang ni tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, selain keberadaan dan kehadiran para malaikat Allah yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, baginda bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak berkumpul mana-mana kumpulan manusia dalam mana-mana rumah Allah, masjid. Mereka membaca apa jua ayat Allah, mempelajari ayat itu, majlis ilmu, melainkan akan diturunkan Allah ke atas semua mereka itu akan ketenangan daripada sisi Allah. Akan Allah curahkan rahmat ke atas mereka. Berhimpun dalam majlis mereka itu para malaikat Allah. Dan setiap orang di kalangan mereka namanya akan disebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga nama kita disebut di sisi Allah dan didoakan oleh para malaikat dengan keampunan, kebaikan, dan Allah ampuni segala dosa kita. Allah angkat darjat kita dan Allah jadikan kita semua insya-Allah di dunia sebagai orang yang bahagia dan di akhirat mendapat syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi sekalian, tajuk perbicaraan kita pada malam ini adalah tentang seorang insan yang paling baik di kalangan makhluk Allah. Kata Al-Imam Al-Laqani dalam matan Jauharatut Tauhid, beliau menyebut wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil 'anis syiqaqi. Dan sesungguhnya telah disepakati oleh seluruh ahli sunnah wal jamaah, nabi kita adalah yang paling afdal secara sepakat. Maka jauhilah kalian daripada bersengketa tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan yang akan kita ceritakan pada malam ini bukan insan biasa, tetapi manusia dan insan yang Allah Ta'ala angkat kedudukan mereka mengatasi semua para nabi yang pernah Allah utuskan. Tidak ada satu nabi yang dijemput Allah ke hadrat Allah, bertemu Allah dalam peristiwa Mi'raj. Tidak ada nabi yang telah di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu nabi dan satu rasul yang Allah Ta'ala kekalkan mukjizatnya sampai akhir zaman kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang nabi dan seorang rasul melainkan umat dan kaumnya habis dengan habisnya zaman mereka hidup. Tetapi Nabi Muhammad SAW, baginda wafat 1400 tahun yang lalu, umatnya masih ada kekal beribadah kepada Allah pada hari ini. Hadirin yang dikasihi sekalian, insan yang akan kita sebutkan tentangnya ini pada malam ini insya-Allah
adalah insan yang Allah kurniakan kepadanya segala kebaikan fizikal dan segala kebaikan maknawi dalam dirinya. Baginda Nabi dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran dengan firman Allah. Allah berfirman tentang Nabi dalam suratul Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang paling tinggi dan mulia. Tidak ada satu ayat dalam Al-Quran Allah panggil Nabi dengan namanya Ya Muhammad. Tak ada. Nabi-Nabi yang lain Allah memanggil dengan namanya Ya Daud, Ya Musa, Ya Isa, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Tetapi ketika Allah memanggil Nabi Muhammad SAW, Allah memanggil baginda dengan namanya Ya Nabi, Ya ayyuhan Nabi, Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilaik. Menunjukkan ketinggian dan kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadirin semua, insya-Allah dalam tempoh waktu yang ada sampai Isyak dan sikit lajak Isyak, saya akan ambil waktu ini untuk kita mengambil kesempatan yang tidak selalu kita berjumpa untuk kita menghayati keseluruhan sirah Nabi SAW daripada kelahiran sehinggalah kewafatan Nabi SAW pada usia 63 tahun. Jadi saya harap yang catat tu, catat dengan cepat. Kerana saya akan laju kerana bayangkan umur Nabi 63 tahun nak cerita dalam masa 30 minit. Bukan sesuatu yang mudah. Tetapi insya-Allah kita akan cuba catat, faham, kerana tujuan kita pada malam ini adalah untuk ingat dan kenang, telusuri, hayati perjalanan sirah baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan keluar kita daripada masjid tersemat satu perasaan cinta, kasih, rindu dan kuat untuk mengikuti segala sunnah Nabi SAW dan mati kita di dalam agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Kerana Nabi menyebutkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, direkodkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kata Nabi SAW, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara kalau ada dalam diri seseorang muslim, Allah akan rasakan dia kelazatan iman. 3 perkara kalau ada dalam diri seorang mukmin, Allah akan rasakan kelazatan beriman kepada Allah. Apa dia? An yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau seorang Islam itu mampu meletakkan cintanya kepada Allah dan kepada Rasulullah, cinta yang paling tinggi mengatasi segala-galanya. 2, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalau dia mencintai saudara Islamnya yang lain, tidak dicintainya melainkan kerana Allah, bukan kerana kepentingan lain. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa fin nar. Seorang yang merasa benci untuk kembali kepada cara hidup maksiatnya yang dulu, cara hidup jahiliahnya yang dulu, dia benci sangat untuk kembali kepada maksiat dia yang lampau, macam dia benci kalau dia bakar pada api. Hadirin, yang 3 ini kalau ada dalam diri kita, maka insya-Allah kita akan dirasakan lazatnya menjadi seorang mukmin dan juga muslim. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebelum saya mulakan sirah Nabi SAW, saya nak sebut dulu Nabi ini adalah doanya Nabi Ibrahim. Secara sejarahnya, tetapi Allah telah lebih mengetahui sejak azali akan dilantik seorang Nabi, iaitu Nabi Muhammad SAW. Cuma secara sejarahnya, Nabi adalah doa Nabi Ibrahim. Tuan-tuan ingat Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail ketika siap membangunkan binaan Kaabah, didirikan binaan Kaabah. Kaabah pernah runtuh ketika banjir besar. Kan? Kaabah pernah dibangunkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Allah rakamkan dalam suratul Baqarah juzuk yang pertama, firman Allah Taala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, kan? Dan ketika mana Ibrahim dan anaknya Ismail membina binaan Kaabah. Asas Kaabah Allah yang jadikan, tapi yang tinggikan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kemudian Rabbana wab'ats fihim rasulah. Tengok tuan-tuan, zaman Nabi Ibrahim 1000 tahun dulu. 1000 tahun Nabi Ibrahim berdoa dengan anaknya Ismail, Rabbana
wab'ats fihim rasula, ya Allah, bangkitkanlah di kalangan mereka, iaitu orang yang tinggal di Mekah ini, rasulan, seorang rasul. Dan di Mekah timbulnya, tuan-tuan. Sedangkan anak Nabi Ibrahim, iaitu daripada Ishak dan juga Ismail, adanya nabi-nabi yang ramai. Yaqub, Yusuf, Shu'aib dan sebagainya, ramai nabi. Tetapi tiba-tiba berakhir Nabi akhir zaman daripada keturunan Ismail alaihissalam, dan itulah Nabi SAW. Maknanya, ana da'watu Ibrahim. Aku adalah doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Boleh benar, itu asasnya. Kemudian Allah Ta'ala menghendaki Nabi Muhammad SAW itu dipindahkan dari satu nasab ke satu nasab, dari satu nasab ke satu nasab, yang ditakdirkan setiap nasab keturunan Nabi itu semuanya adalah orang-orang yang baik. Maknanya apa? Hasil anak yang lahir selepas itu semuanya daripada perkahwinan, bukan daripada penzinaan. Ini satu asas. Nasab Nabi bersih, keturunan Nabi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi SAW dilahirkan oleh seorang wanita yang paling mulia dan paling bersih akhlaknya di sisi kaumnya, iaitu Aminah bintu Wahab. Dan berkahwin Aminah dengan seorang lelaki yang paling disayangi, yang paling dimuliakan, yang paling disanjung, bahkan yang disegani dengan baiknya, iaitu Abdullah. Abdullah berkahwin dengan Aminah. Lalu perkahwinan itu Allah anugerahkan kepada kedua pasangan itu, Aminah bintu Wahab mengandung. Mengandunglah Aminah. Pada saat kandungan itu sedang berada dalam kandungan Aminah semakin membesar, Abdullah pergi melakukan kerja mencari nafkah. Dalam perjalanan ke Yathrib, Abdullah meninggal dunia. Di Yathrib meninggal dunia. Lalu tuan-tuan, Nabi menjadi yatim, tidak ada ayah saat beliau baginda berada dalam kandungan ibunya. Dan ibunya mengandungkan Nabi SAW sehinggalah sampai pada bulan Rabiul Awal, pada tahun gajah, pada hari Isnin, tarikh khilaf. Sepakat hari Isnin, sepakat Rabiul Awal, sepakat tahun gajah. Berapa tarikh? 12, 13, 8, 15, khilaf di kalangan ahli sejarah. Tak apalah tuan-tuan, yang penting kita ingat Rabiul Awal, hari Isnin. Yang tu tak ada khilaf. Tuan-tuan, disambut ataupun lahirlah Nabi SAW daripada rahim seorang ibu yang mulia bernama Aminah bintu Wahab. Kelahiran Nabi telah menunjukkan dunia berubah. Berubah apa? Ahli sejarah mencatatkan hari kelahiran Nabi pada hari Isnin, satu cahaya terbit, terang, sehingga ke Busra, iaitu Syam, Syria pada waktu sekarang. Tiang-tiang istana besar di Parsi runtuh secara tiba-tiba. Sedangkan itu kerajaan yang hebat. Api yang disembah oleh orang Majusi di Iran mati secara tiba-tiba. Sedangkan api itu hidupnya ratusan tahun disembah sebagai Tuhan. Kejadian alam yang pelik berlaku saat kelahiran Nabi SAW. Lahirlah baginda dalam keadaan bersih, tanpa najis dan darah yang mengotori Nabi SAW. Baginda disambut oleh seorang wanita bernama Suwaibah, atau dipanggil Suwaibatul Aslamiyah, hamba kepada Abu Lahab. Beliau membawa berita gembira itu kepada Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, kamu telah mendapat seorang anak saudara daripada Abdullah. Abu Lahab gembira, lalu Abu Lahab memerdekakan Suwaibah daripada menjadi seorang hamba kepada orang yang merdeka. Sebahagian ahli sejarah dan riwayat mendatangkan sebuah riwayat, adalah Abu Lahab mati dalam keadaan kafir. Setuju kan? Dia mati dalam keadaan kafir, tidak Islam. Dan masa depannya kalau ikut kafir masuk neraka. Di dalam kubur beliau diazab kecuali pada hari Isnin. Ringan sedikit azab kuburnya. Kenapa? Kerana beliau pernah bergembira di atas kelahiran Nabi SAW. Kata para ulama, kalaulah seorang kafir bergembira di atas kelahiran Nabi mendapat manfaat, bagaimana seorang Muslim dan mukmin bergembira di atas kelahiran Nabi SAW. Sebab itulah menghidupkan Maulidun Nabawi, menghidupkan memperingati Rasulullah, menghidupkan kelahiran Nabi adalah merupakan tuntutan yang mesti dibangunkan dalam masyarakat supaya hati-hati manusia itu hidup dalam mencintai dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dikasihi sekalian, baginda Nabi SAW lahir
Kemudian membesar bersama ibunya dalam tempoh yang sekejap. Kemudian baginda telah dihantar penyusuannya kepada seorang wanita yang mulia namanya Halimatus Sa'diyah. Datang dari perkampungan Bani Sa'ad mencari anak-anak untuk disusukan. Baginda terpilih disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah menyusukan Nabi SAW dengan penyusuan yang sangat baik. Dan Halimatus Sa'diyah sangat jatuh cinta kepada Nabi. Kenapa? Nabi masih kecil. Kerana selama beliau menyusukan Nabi, beliau merasakan keberkatan masuk di dalam rumah dan hidupnya. Tumbuh-tumbuhan menjadi subur. Binatang-binatang ternakan menjadi gemuk dan sehat. Susu yang dikeluarkan banyak. Suasana damai dalam rumah. Katanya, sejak bayi ini ada dalam rumah, keberkatan menyelinap masuk ke dalam rumah. Beliau tak nak pulangkan Nabi kepada ibunya. Setiap 6 bulan sekali akan dibawa bagi menghilangkan kerinduan. Ketika Nabi berusia 4 tahun ataupun 5 tahun, berlaku peristiwa pembelahan dada Nabi SAW. Malaikat datang membelah dada Nabi, membersihkan hati baginda dengan air zam-zam. Dimasukkan hikmah, kemudian dimasukkan kembali. Peristiwa itu menjadikan Halimatus Sa'diyah takut. Lalu menjaga keselamatan Nabi, dipulangkan Nabi kepada ibunya pada usia sekitar 4 ke 5 tahun. Nabi SAW dijaga oleh ibunya, Aminah bintu Wahab, pada usia 4 tahun ke 6 tahun. 2 tahun je. Sebelum tu berpisah dengan anaknya. Dalam tempoh 2 tahun itu, ibunya memberikan sepenuh kasih sayang dan Nabi mendapat kasih seorang ibu. Hadirin yang dikasihi sekalian, tetapi tidak lama pada usia Nabi 6 tahun, ibunya pula meninggal dunia dalam perjalanan pulang daripada Yathrib ketika sampai di satu tempat namanya Abwa. Namanya Abwa. Kalau tuan-tuan pergi umrah nanti insya-Allah dengan Haji Latif ke apa, boleh minta orang pemandu bas tu bawa saya ke Abwa. Di Abwa ada tempat, di situlah kuatlah tuan-tuan, walaupun mungkin kita sebut 70% ke 80%, di situlah ibu Nabi SAW telah disemadikan. Namanya Abwa. Hadirin semua, kemudian Nabi dibawa pulang dalam perjalanan itu oleh Ummu Aiman. Sampai di Mekah, meninggal ibunya, Nabi dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib. Daripada usia Nabi 8 tahun sehingga 6 tahun sehinggalah usia Nabi 8 tahun. 2 tahun bersama datuknya. Haji ingat je? Ingat ya insya-Allah. Lali kambing golek je. Okay. Hadirin yang dikasihi sekalian, pada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 tahun, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan datuk yang tercinta Abdul Muttalib. Sedangkan tuan-tuan, orang yang memberikan nama kepada Nabi itu adalah datuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menyebutkan, dinamakan beliau dengan Muhammad, semoga beliau menjadi orang yang terpuji atau dipuji. Ternyata tuan-tuan, nama itulah yang dikehendaki oleh Al-Quran dan Allah, dan dinamakan beliau dengan Muhammad. Ternyata baginda adalah orang yang paling banyak memuji Allah dan paling banyak dipuji oleh makhluk. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika kecil, banyak peristiwa-peristiwa aneh di antara Nabi dengan Abdul Muttalib. Ketika kemarau yang sangat-sangat lama, Abdul Muttalib risaukan kepada rakyatnya. Dia kan pemimpin masyarakat pada waktu itu. Lalu beliau telah letakkan Nabi di sisi Kaabah, ditekankan Nabi atau dekatkan pada Kaabah dengan niat mudah-mudahan hujan turun. Tidak semena-mena awan pun mendung dan hujan pun turun. Tengok tuan, itu kejadian aneh yang pernah berlaku pada Nabi saat menjadi kanak-kanak. Kemudian Nabi SAW pernah sekali nak membantu datuknya untuk membina bangunan Kaabah. Tinggikan, betulkan, baiki bangunan itu. Lalu baginda angkat pakaiannya daripada bawah. Kemudian baginda jatuh pingsan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tidak mengizinkan aurat Nabi terbuka dan dilihat oleh orang hatta ketika Nabi kecil. Sallallahu alaihi wasallam. Allah jaga sejak kecil. Sampailah baginda Nabi SAW kehilangan datuknya. Lalu pakciknya Abu Talib. Tadi Abdul Muttalib. Yang ini Abu Talib menjaga Nabi SAW daripada usia Nabi 8 tahun sampai baginda kahwin. Dijaga oleh pakciknya Abdul Muttalib, Abu Talib. Pada usia Nabi 12 tahun, Nabi sudah berjinak-jinak dengan perniagaan. Nabi sudah terlatih dengan menjaga kambing,
mengembala kambing, mengambil upah beberapa qirat daripada menjaga kambing. Soalannya, kenapa Nabi yang dikatakan kekasih Allah yang sangat mulia dan agung, Allah mentakdirkan kisah yang pahit bagi Nabi dengan kematian ibunya, bapanya, datuknya? Pernah terfikir tuan-tuan? Seorang insan yang mulia, yang dikasihi, tetapi kenapa kehilangan ayah, ibu dan datuk saat kecil? Dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, supaya tidak ada siapa pun mengatakan Islam dan Quran dipelajari daripada ayahnya. Supaya tak ada siapa pun boleh kata Islam dan Quran dipelajari daripada ibunya. Tak ada siapa pun boleh kata Islam dan Quran diambil daripada datuknya. Sedangkan ketika pakciknya Abu Talib jaga Nabi, Nabi sudah mula mengembala kambing. Tak ada belajar sangat dah, tuan. Yang kedua, pelajarannya adalah supaya manusia semuanya tahu yang menjaga Nabi SAW secara hakiki adalah Allah. Manusia itu tempat persinggahan untuk Nabi dijaga sahaja. Hadirin yang dikasihi sekalian, Nabi SAW mula mengikut pakciknya berniaga ke Syam. Dalam perjalanan ke Syam, Nabi telah mendapat berita. Nabi jalan tu, batu dan pokok macam bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi Nabi tak tahu. Tengok tak ada orang bagi salam. Tengok tak ada orang bagi salam. Tapi dengar suara macam ada yang memberikan salam. Benda itu terngiang-ngiang bagi Nabi SAW. Dalam satu perjalanan, ketika menuju ke Syam, ada satu tempat ibadah orang-orang ahli kitab yang baca Injil, baca Taurat. Pada waktu itu beliau telah berhentikan rombongan Abu Talib yang Nabi ada di dalam itu. Beliau mengatakan, rombongan ini ada kelainan daripada rombongan yang lain. Tercatat dalam kitab beberapa tanda yang ada dalam rombongan ini. Beliau pun cari. Ternyata ada seorang budak umur belasan tahun, iaitu Nabi SAW. Beliau tanya, siapa ayah kamu? Mula-mula dijawab Abu Talib. Kerana mungkin ayah maknanya pakcik, penjaga. Dia kata tidak, kamu mesti seorang yatim. Dan ternyata bila dikatakan, ya ayahnya yatim, Abdullah telah meninggal dunia. Kemudian ditanyakan soalan lagi. Dia tengok cara tidurnya, cara makannya. Semua yang dijawab oleh Nabi sebiji sebagaimana yang dicatat dalam Taurat dan Injil. Maksudnya tuan-tuan, Nabi kita SAW bukan hanya dipilih pada saat lahirnya Nabi Isa AS, tetapi telah tercatat dalam kitab Nabi Musa sifat yang detail tentang Nabi kita, cara makan, cara minum, cara tidur, dan itu diketahui oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Hadirin yang dikasihan, akhir, tanda yang terakhir, beliau melihat di belakang Nabi SAW terdapat satu daging yang tersembul kecil keluar. Ini merupakan khatamun nubuwah, tanda kenabian. Dan dilihat ada, beliau berkata kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, bawalah anakmu ini pulang ke Mekah. Kalau diteruskan perjalanan ke Yathrib, orang Yathrib kenal tanda ini macam aku kenal. Mereka orang-orang Yahudi kalau tahu Nabi akhir zaman bukan Yahudi, pasti akan dibunuh anak ini. Abu Talib bawa Nabi pulang ke Madinah, ke Mekah Al-Mukarramah. Nabi membesar di Mekah dalam jagaan pakciknya. Saya ringkaskan cerita tuan-tuan, sebab nak pukul 8 dah, nak isyak dah. Baru umur 12 tahun. Haji, macam mana kita Haji? Kita habis pukul 12 tuan-tuan, insyaAllah. Siap sedia? InsyaAllah. Tak ada masalah ya. Kalau saya tak darat, orang Palestin boleh ceramah bahasa Melayu. Boleh ya? Mungkin insyaAllah. Bismillah. Hadirin yang dikasihi sekalian, Ustaz Aziz pun ada, insya-Allah boleh gantikan saya. Hadirin yang dikasihi sekalian, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nabi SAW, baginda telah berlalu perjalanan hidup baginda sampai usia baginda 25 tahun. Pada usia 25 tahun dalam perjalanan itu, Nabi banyak berniaga, meniaga, cuma mungkin bertukar-tukar barang dagangan. Ketika usia baginda 25 tahun, pada saat itu Nabi berniaga dengan barang dagangan seorang wanita, bangsawan, hartawan, dermawan. Sangat dikenali, namanya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Nabi berniaga dengan barang dagangan Khadijah diiringi oleh pembantu Khadijah, lelaki namanya Maisarah. Cuma orang Melayu kita je namakan Maisarah perempuan. Maisarah sebenarnya lelaki tuan. Dalam sirah, Maisarah itu lelaki. Tapi tak apalah tuan, tak salah pun. Tak salah. Makcik dapat cucu baru nanti, lelaki boleh namakan Maisarah.
Okey, tak ada masalah. Dan dapat anak atau cucu lah. Haji, ya. Okey. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tuan-tuan, Maisarah beriringi Nabi SAW meniaga ke Syam, membawa barang-dagangan Khadijah. Dalam setiap perjalanan, dalam setiap transaksi jual beli, dalam setiap muamalat jual beli, berdagang, bercakap, bertutur, Maisarah kagum dengan akhlak Nabi SAW. Dan semua orang yang membeli dengan Nabi suka nak beli dengan Nabi sebab cakapnya benar, toleransinya bagus, akhlaknya mulia. Sampai Nabi membawa pulang barang dagangan dengan untung yang besar. Berita ini dibawa oleh Maisarah kepada Khadijah. Orangnya sangat luar biasa, akhlaknya sangat baik, orang suka membeli dengan beliau. Khadijah jatuh hati kepada Nabi SAW. Sedangkan Khadijah telah berkahwin 2 orang sebelum itu. Meninggal suami yang pertama, meninggal suami yang kedua. Nabi adalah perkahwinan yang ketiga bagi Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Hadirin yang dikasihi sekalian, berkahwinlah Nabi SAW dengan Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Perkahwinan itu Allah berkati dengan menganugerahkan 6 orang anak kepada Nabi SAW dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa nama 6 itu, dek? Kita tanya budak tahfiz sebentar. 6 orang anak Nabi. Kalau dapat jawab, masjid bagi hadiah. Motor keris biji. Dah. Adik, 6 orang, cepat. Siapa? Adik, baju hitam boleh sebut. Cuba. Siapa? Abdullah. Abdullah lagi? Fatimah lagi? Ya. Asal-asalin cucunya je. Adik, jawab adik. Ingat tak? Okey, dek, tengok. Ingat, dek, nanti kat luar kat pintu kena tanya sekali lagi. Okey, ingat nama Nabi. Pertama, Qasim. Abdullah. Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulthum. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulthum. Yang ketujuh daripada yang lain, iaitu Maryah Al-Qibtiyah, namanya Ibrahim. Jadi 3 laki-laki, 4 perempuan. Boleh ingat makcik? Saya tanya sekali lagi. InsyaAllah. Okey. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulthum. Ketika Nabi berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijah, Khadijah sangat memahami Nabi yang penuh dengan pekerjaan sosial dengan masyarakat. Nabi membantu masyarakat, membantu orang susah, bersilaturahim, berada dengan keluarga, mungkin melakukan beberapa kerja dan sebagainya. Khadijah sangat memahami Nabi SAW dan hidup mereka sangat bahagia. Sehinggalah usia Nabi 38 tahun, mula berlaku perkara yang aneh dalam hidup Nabi SAW. Apa yang berlaku? Baginda mula melihat cahaya dalam mimpi. Falakus subuh dipanggil. Nabi mula lihat itu ni, menjadikan baginda tertarik untuk menyendiri daripada kesibukan masyarakat yang kebanyakannya menyembah berhala. Yang sistem masyarakat rosak, menggunakan riba, wanita dihina, wanita tidak ada nilai dalam masyarakat, anak yatim tidak dimuliakan, jiran tidak dimuliakan, hormat ibu dan ayah bukan prinsip dalam masyarakat, makan bangkai, menyembah berhala. Tidak ada akhlak yang mulia kecuali memuliakan tetamu. Yang tu ada bagi orang Arab. Kerosakan itu berlaku. Nabi semakin suka beruzlah, menyendiri di Bukit Jabal Nur. Di dalam Gua Hira. Nabi duduk, turun, naik lagi. Habis bekalan makanan, turun lagi, naik lagi. Sehinggalah hampir 2 tahun. Pada saat usia Nabi genap 40 tahun. Pada waktu itu Allah mengutuskan malaikat Jibril, yang dalam kitab-kitab lama menamakan Jibril dengan nama Namus. Namanya apa? Namus. Dalam kitab lama namanya Namus. Jibril datang kepada Nabi SAW. Terkejut Nabi, tengah duduk seorang-seorang, lama dah duduk seorang-seorang. Tiba-tiba datang satu lembaga yang tidak dikenali. Tak pernah dijumpai, tak pernah nampak. Lama dah seorang diri. Tiba-tiba satu lembaga datang kepada Nabi SAW. Lembaga itu katakan kepada baginda, Iqra, baca. Lagi terkejut. Dah tak pernah kenal, tak pernah jumpa, tak pernah nampak.
Tak pernah siapa tiba-tiba datang, Iqra, baca. Nabi membalas, ma ana biqari, apa yang nak dibaca? Dikatakan lagi, Iqra, bacalah. Nabi menjawab, ma ana biqari, apa yang nak dibaca? Iqra. Kemudian dipeluk Nabi dengan kuat sangat. Sampai dalam hadis sahih Bukhari meriwayatkan, kata Nabi, sehingga sesak nafasku, dipeluk dengan kuat. Kemudian dilepaskan Nabi. Kemudian baginda beliau membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat je. 5 ayat saja. Tuan-tuan, sebelum saya sambung kisah ini, suara dah serak ni, kalau dapat tertarik bagus tuan. Air panas. Bismillah. Tak ada tuan. Lepas ni ada kambing golek, tak apa tuan. Qadha dengan kambing golek je. Hadirin yang dikasihi sekalian, tuan-tuan tengok. Kenapa ayat pertama turun kepada Nabi untuk umat baginda, Iqra? Maknanya apa Iqra? Dek, maknanya apa dek Iqra? Bacalah. Kenapa tidak turun solatlah? Kenapa tak turun sedekahlah? Kenapa tak turun jihadlah? Kenapa tak turun zakatlah? Kenapa tak turun rukuklah? Kenapa tidak sujudlah? Kenapa tidak haji? Kenapa tidak umrah? Tapi turun Iqra, bacalah. Kenapa baca? Tuan-tuan, tidak akan boleh berubah mana-mana masyarakat, khususnya masyarakat Mekah pada waktu itu, takkan boleh diubah melainkan dengan diberikan ilmu dalam kepala mereka dan diisikan iman dan ilmu dalam dada mereka. Maksudnya apa tuan-tuan semua? Masyarakat Islam, umat Islam, kalau nak jadi umat yang bertamadun, yang maju, menguasai dunia, mesti berilmu, mesti membaca, mesti angkat kedudukan ilmu, angkat kedudukan para ulama. Kerana hanya dengan ilmu, dengan membaca, dengan belajar akan mengangkat kedudukan masyarakat dan umat Islam. Ilmu yang saya maksudkan bukan hanya mesti ilmu agama, itu asas, tak payah cakap dah. Semua ilmu yang baik, semua adalah diiktiraf oleh Islam. Ilmu matematik, ilmu bahasa, ilmu sastra, ilmu teknologi, ilmu astronomi, ilmu pertanian, semua ilmu ini mesti menjadi tumpuan umat Islam kerana kita akan memimpin dunia buat kali yang seterusnya. Umat di Mekah, siapa yang pernah percaya Umar Al-Khattab yang duduk di Mekah, ceruk kecil di Mekah, boleh menjadi khalifah umat Islam di seluruh dunia? Dengan apa? Dengan ilmu. Ayat Iqra menjadikan mereka membaca. Bacaan pada waktu itu Quran. Bacaan pada zaman kita Quran, hadis, kitab-kitab, bacaan umum, geografi, sains dan sebagainya. Sebab itu saya katakan umat Islam mesti menjadikan budaya membaca budaya hidup. Adik-adik ni semua ni yang Musa ni, walaupun sekolah tahfiz, Quran hafaz, hadis baca, jangan lupakan baca apa jua bahan ilmu yang bermanfaat. Kerana itu membuka akal dan membangunkan jiwa. Dan ini juga memberikan isyarat umat Islam seluruhnya mesti mempunyai ilmu. Kalau ada anak orang Islam yang tak pergi sekolah, kita mesti bertanggungjawab sekolahkan dia. Kalau ada anak umat Islam yang nak belajar tidak cukup keperluan, kita mesti membantunya. Kerana membantu orang Islam untuk mendapatkan ilmu sebenarnya akan membangunkan agama ini. Ayat pertama yang turun kepada Nabi 2 kali diulang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ilmu yang sampai itu menjadikan seorang semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, inilah rahsia Quran dan Iqra mengajarkan kepada umat nak bangunkan masyarakat, nak bangunkan tamadun, nak bangunkan negara, mesti setiap anggota masyarakat memiliki ilmu. Tapi tuan-tuan sayang, dan ini sebenarnya bukan saya nak rendahkan tuan, kita nak bangkitkan semangat kita. Sayangnya, rakyat kita malas membaca. Main Facebook rajin, Twitter rajin, main game laju, tengok YouTube tak berhenti, buka buku susah, malas, kurang. Generasi baru kita nak bentuk tuan-tuan, generasi yang suka membaca. Pergi ke mana-mana ada buku yang dibaca. Minatnya pergi ke kedai buku. InsyaAllah kalau generasi yang muda hari ini minat membaca, kita boleh nampak siapa mereka nanti 20 tahun akan datang yang akan menggantikan kepimpinan negara dan masyarakat. Mereka adalah orang yang berilmu. InsyaAllah. Boleh makcik? Semangat. Cucu-cucu, biar daripada kecil belikan buku tak apa. Belikan buku, belikan buku. Dia boleh ini dah hadiahkan buku. Supaya minat membaca akan membentuk akal,
Ilmu yang baik, insya Allah melahirkan tokoh yang hebat. 2. Kemudian Nabi SAW mendapat wahyu. Masa dah habis tuan-tuan. Dah habis dah pun. Dah isyak dah. Kita sambung maulid tahun depan insya Allah. Okey, tuan-tuan, kita sambung selepas azan isyak. Sikit je. Sekarang ni umur Nabi 40 tahun. Kita akan cuba drag laju-laju umur 40 tahun sampai 63 tahun. InsyaAllah ta'ala. Boleh tuan? Jadi berikan saya waktu minum air dan azan isyak. Boleh azan dah. Masuk waktu dah. Nah, bismillah. Allah. Ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, kam min ata'ika wa kam min lutfika la ilaha. Asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية رفيعها وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita cuba, saya pun tak nak panjangkan tuan-tuan. Untuk kita punya slot pada malam ini, insya-Allah saya akan cuba sambung sirah ini semampu yang boleh, dan saya akan cuba ringkaskan seringkas yang boleh, supaya sekurang-kurangnya pada malam ini kalau kita pulang, satu sirah yang lengkap walaupun ringkas telah ada dalam akal kita dan ada dalam satu bari kita, dan itu menjadi satu ingatan penting buat kita semua dalam perjalanan hidup ini, insya-Allah. Hadirin yang dikasihan, pada usia Nabi 40 tahun turun wahyu pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak tahu siapa yang datang, apa yang turun, apa yang dibaca, nak apa daripada Nabi. Siapa makhluk itu? Sampailah baginda turun dan Khadijah tenangkan Nabi dalam keadaan Nabi takut, timbul persoalan yang banyak, siapakah dia, siapa orang itu? Lalu Nabi dibawa oleh Khadijah, isteri yang tercinta dan baik ini, kepada pakciknya Waraqah bin Naufal, seorang tua yang menguasai kitab-kitab terdahulu. Bila Nabi ceritakan apa yang berlaku di atas bukit, apa yang berlaku di atas gua, apa yang berlaku dalam gua, maka lelaki ini Waraqah bin Naufal mengatakan, hadzan namusul ladzi jaa ila Musa. Yang datang kepadamu itu adalah namus, iaitu Jibril yang pernah datang kepada Musa alaihi salam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah umurku panjang, akan aku bantu kamu dalam kerja yang akan ditaklifkan kepada kamu, walaupun kamu akan dikeluarkan oleh kaummu daripada tanah Mekah. Terkejut Nabi SAW. Sekurang-kurangnya Nabi dah tahu dan dapat jawapan dah siapa di atas. Nabi tahu dah yang datang itu adalah utusan Allah, Jibril alaihi salam, yang datang kepada Nabi Musa, melantik Musa sebagai Rasul. Barulah Nabi tahu Nabi adalah lantikan Allah sebagai seorang Nabi. Wahyu datang selepas itu, memanggil Nabi dengan ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Bangun, lakukan dakwah. Nabi mula bergerak secara perlahan, berdakwah dengan seorang. Islam Sayyidina Abu Bakar, Islam Sayyidina Ali, Islam Bilal bin Rabah, Islam Zaid bin Harithah, Islam Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala, sedikit demi sedikit. Sampai turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Serulah kaum keluargamu yang terdekat. Nabi pun ajak keluarga-keluarganya, Abu Jahal, Abu Lahab, kaum-kaum Quraisy yang terdekat, Bani Hashim, Bani Muttalib. Nabi ajak mereka kepada tauhid, kepada Allah Ta'ala. Sampailah tekanan kuat kepada Nabi SAW dan umat Islam. Allah berfirman kepada Nabi, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Buat sahaja wahai Muhammad dengan teguh dakwah ini, jangan hiraukan keadaan orang musyrikin. Nabi terus berdakwah, tekanan semakin kuat, tekanan semakin kuat. Nabi dicaci, Nabi dihina, Nabi diejek, Nabi digelar penyair, Nabi digelar orang gila, Nabi digelar pemecah rumah tangga manusia. Nabi disakiti dengan diletakkan duri pada rumahnya, bangkai diletakkan dalam makanannya, Nabi sujud diletakkan najis di atas kepalanya. Apa jua ucapan buruk yang tidak pernah dikenakan kepada Nabi SAW. Disakiti anaknya, dicemuh dan diejek keluarganya, diejek keturunannya. Semua itu ditempuhi oleh Nabi dengan penuh kesabaran, dengan penuh kekuatan, demi melaksanakan tugasan yang berat daripada Allah, menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Dan orang yang dapat dakwah itu adalah kita. Kita menjadi Islam dengan kerja keras Nabi SAW. Bayangkan Nabi tak sabar. Adakah Islam sampai ke baris tongkat? Tidak. Ketabahan Nabi, kesabaran Nabi, menanggung kesakitan, kesusahan, kesulitan,
Pergi ke Taif dengan harapan dakwah diterima. Nabi dibaling dengan batu dan diejek sebagai orang gila. Nabi keluar dalam keadaan kakinya luka berdarah. Nabi terus sabar. Masuk ke dalam Mekah. Berlaku boikot ekonomi 3 tahun kepada umat Islam. Tak boleh berjual beli dengan orang Islam. Jangan dikawinkan anak dengan orang Islam. Beli barang dengan dia pun jangan. Orang Islam tak ada makan dan nak dimakan. Nak beli makanan tak boleh. Nak jual barang pun orang tak nak beli. Boikot berlaku selama 3 tahun. Umat Islam tak ada apa nak dimakan. Catatan sejarah menyebut umat Islam sehingga lapar makan ranting dan daun yang ada di pokok. Tuan-tuan, betapa Islam yang sedang kita ada pada hari ini penuh dengan nikmat. Penuh dengan kemudahan. Penuh dengan kebaikan. Kita tidak mengalami kesusahan memeluk Islam sebagaimana generasi awal telah peluknya. Mereka memeluk dengan kesakitan, dengan kesusahan, dengan penuh berat. Nabi SAW menyampaikan dakwah. Terus bersabar atas ujian ini. Sampai Allah meleraikan ikatan perjanjian tadi. Dan mereka hidup seperti biasa. Tetapi tekanan semakin kuat. Bilal bin Rabah diseksa. Ammar bin Yasir ibunya dibunuh. Ayahnya dibunuh. Tekanan semakin kuat dan semakin kuat. Nabi kesian melihat sahabat-sahabatnya didera, diseksa. Nabi izinkan mereka berhijrah ke Habasyah. Mereka pergi ke Habasyah, mendapatkan suaka politik, perlindungan di Habasyah. Orang Habasyah beragama Kristian tetapi adil dan baik. Nasrani yang betul. Minta perlindungan. Mereka balik semula ke Mekah. Pergi sekali lagi dalam jumlah yang ramai. Dapatkan perlindungan di sana. Raja Habasyah memberikan perlindungan dengan baik. Kemudian mereka pun pulang. Nabi memberikan izin para sahabat untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Allah mengizinkan Nabi SAW berhijrah. Nabi pergi berhijrah bersama dengan kekasihnya yang tercinta, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Perjalanan hijrah, perjalanan yang penat, meletihkan, melelahkan. Didampingi oleh Abu Bakar, perjalanan jauh 6 jam. Tuan-tuan nanti pergi umrah kan? Naik bas 6 jam Mekah Madinah. Naik kereta api 2 jam laju terus sampai ke Madinah. Perjalanan highway 6 jam naik bas ada aircon. Nabi jalan naik unta. Mungkin panas sangat, mungkin sejuk sangat. Bekalan makanan tidak cukup. Berbukit-bukit, padang pasir. Semua itu ditempuhi demi membina masyarakat baru di Madinah. Masyarakat itulah yang menyebarkan dakwah sampai ke tanah Melayu kita ini. Kalau Nabi tak hijrah, mungkin kita masih menyembah lembu lagi, tuan-tuan. Mungkin kita sembah matahari. Mungkin sembah pokok, kita tak dapat Islam. Hijrah Nabi dengan izin Allah menjadikan Islam tersebar ke Mekah. Tersebar ke seluruh dunia. Dan kita semua menjadi orang Islam bifadlillahi ta'ala. Dengan kurnia daripada Allah SWT. Nabi menyampaikan dakwah. Nabi menghadapi perang yang sangat banyak. Lebih 26 perang. Nabi hadapi dengan penuh kesukaran. Musuh daripada dalam Yahudi nak jatuhkan Madinah. Musuh daripada luar Mekah nak serang Madinah. Nabi bertahan dengan peperangan Badar, disusuli peperangan Uhud, diikuti peperangan Ahzab, disusuli dengan peperangan Hunain, perang demi perang, jihad demi jihad, demi memastikan negara Islam Madinah dan masyarakat Islam terus bebas melaksanakan ibadah dalam tanah air mereka dengan merdeka. Allah mentakdirkan Nabi ingin mengerjakan umrah dan akhirnya berlaku perjanjian Hudaibiyah. Akhirnya membawa kepada pembukaan kota Mekah. Nabi SAW telah pergi ke Mekah, menang tanpa sebarang pertumpahan darah. Mekah ditawan oleh umat Islam. Madinah telah menjadi kerajaan Islam. 2 kota yang paling besar telah berada dalam tangan umat Islam. Daripada kemenangan Mekah dan Madinah, seolah-olah orang Islam sudah merdeka tanpa ada tekanan, boleh menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan bebas. Inilah kemenangan. Bila Madinah dah menang, Mekah dah menang, apa tandanya? Tugasan Nabi hampir selesai. Tugasan Nabi hampir selesai. Turun firman Allah kepada Nabi SAW, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Turun sahaja kepada Nabi SAW. Kata Sayyidatuna Aisyah, aku melihat Nabi paling banyak menyebut saat itu subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik.
Tuan-tuan baca ni juga tuan-tuan. Lagi umur dah 60-an ni tuan-tuan, banyakkan berzikir ini. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Nabi baca ini banyak sangat. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Diulang. Kemudian Nabi SAW satu ketika Nabi pun pulang ke Madinah. Daripada Mekah menangan balik ke Madinah. Sampai di Madinah hidup seperti biasa. Hidup dalam keadaan negara yang merdeka, menang, berjaya, umat Islam aman hidup di Mekah dan Madinah. Tak ada, orang musyrikin dah kalah dah, mereka keluar daripada Mekah. Yang hidup semuanya yang biasa-biasa. Bukan tokoh-tokoh besar yang akan buat tentangan kepada Islam pada waktu itu. Islam menang di Mekah dan Madinah. Umat Islam bebas, merdeka. Pada waktu itu hadirin yang dikasihi sekalian, Nabi SAW jatuh sakit. Sakit yang dialami oleh Nabi adalah demam panas yang sangat panas. Sehingga isteri Nabi ketika melihat Nabi SAW demam, katanya apa? Katanya, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang sakit menanggung sakit sebagaimana Nabi menanggung sakit. Nabi menanggung panas 2 kali daripada kita. Orang biasa. Kesakitan terus bertambah. Nabi terus menyampaikan khutbah. Dalam satu khutbah Nabi menyebutkan innal abda khuyyira bainal mata'id dunya wa bainal akhirah atau baina ma indahu fakhtara rafiqil a'la atau kama qala. Nabi dalam khutbah, waktu Nabi sakit, Nabi naik khutbah, Nabi menyampaikan khutbah. Nabi sebut sesungguhnya seorang hamba. Dalam khutbah yang panjang tu ada satu part Nabi sebut sesungguhnya seorang hamba diberikan pilihan kesenangan hidup dunia ataupun yang kekal di sisi Allah, dan orang itu memilih di sisi Allah. Semua orang tak faham apa yang Nabi kata. Yang faham seorang je, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia menangis. Dia mengatakan fidaka bi abi wa ummi ya Rasulullah. Fidaka bi abi wa ummi ya Rasulullah. Ibu dan ayahku menjadi tebusanmu. Dia menangis. Tapi semua orang tak faham. Kenapa dia menangis? Kerana Abu Bakar memahami yang dikatakan Nabi dalam khutbah itu, seorang hamba diberikan pilihan hidup dengan kesenangan dunia ataupun berada pada kebaikan di sisi Allah dan di sisi Allah. Abu Bakar mengatakan ini maknanya Nabi telah memilih kembali kepada Allah walaupun Nabi diberi pilihan untuk terus hidup di dunia. Itu difahami oleh Abu Bakar saja. Tuan-tuan, lalu Nabi SAW menziarahi perkuburan Uhud. Nabi pergi ke Uhud bersama dengan para sahabat. Nabi menyampaikan salamun alaikum dara qaumin mu'minin antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikumul lahiqun. Ini doa pergi kubur tuan-tuan. Jangan assalamualaikum ya ahli kubur je. Macam tak jadi ahli kubur je nanti. Salamun alaikum dara qaumin mu'minin antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikumul lahiqun. Sejahtera ke atas kalian wahai penduduk kaum, iaitu kubur. Antumus sabiqun, kalian telah mendahului kami dengan kematian. Wa nahnu bikumul lahiqun, kami akan menyusul pula dengan kematian ini. Nabi sebut kepada para sahabat, bila Nabi kata kami akan menyusul, itu juga tanda. Nabi duduk dengan para sahabat di satu sudut, duduk dengan para sahabat. Kemudian Nabi kata, tuan-tuan, perkataan yang dicatat dalam sejarah. Nabi kata apa? Wadittu an altaqi bi ikhwani. Aku sangat merindui untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Sahabat ada sekeliling Nabi. Sahabat kata, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Bukankah kami semua ini saudaramu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, la, tidak. Kalian semua para sahabatku. Saudara-saudara yang sangat aku rindui adalah mereka yang tidak pernah melihatku setelah kewafatanku, tetapi beriman denganku. Mereka sangat mencintaiku sehingga kalau mereka terpaksa membayar emas sepenuh bumi untuk bertemu denganku, mereka akan buat. Siapa mereka tuan? Kita. Nabi sebelum kelahiran kita, Nabi sudah merindui kita. Nabi kata, aku sangat merindui saudara-saudaraku. Takkanlah Nabi merindui kita, kita langsung tak ada kerinduan untuk bertemu dengan Nabi SAW. Semoga Allah menyampaikan salam kita semua pada malam ini kepada Nabi SAW dan menyampaikan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadirin yang dikasihi sekalian, setelah itu keadaan Nabi sakit sangat teruk. Demamnya sangat panas.
Sehingga Nabi tidak larat pergi ke masjid, melainkan dipukul oleh Fadl bin Abbas dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dibawa, digendong, bawa ke masjid. Adik, Nabi digendong pergi masjid, tidak tinggalkan solat di masjid. Macam mana kita orang lelaki sehat, kuat, tegak, tak ada apa-apa, tinggalkan masjid. Nabi tidak meninggalkan masjid hatta dalam keadaan sakit. Dipikul sampai keadaan sakit yang sangat teruk. Baru waktu tu Nabi tidak ke masjid. Tetapi Nabi rasa baik je, terus dibawa masuk masjid. Waktu tu jemaah sudah pun melaksanakan salat. Imamnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat pikul bawa Nabi masuk ke dalam. Nabi nak ikut jemaah, Sayyidina Abu Bakar mundur ke belakang untuk Nabi menjadi imam. Tuan-tuan, setelah itu keadaan berlalu semakin baik. Keadaan berlalu semakin baik. Orang melihat Nabi semakin segar. Semua pun tenang dan buat kerja masing-masing. Tetapi ternyata keadaan sehat itu adalah sehat yang terakhir. Pada waktu selepas itu, Malaikat Jibril bersama dengan Malaikat Maut datang kepada Nabi SAW untuk melaksanakan tugasan yang telah sampai waktu ajal. Baginda Nabi SAW akan meninggalkan seluruh penduduk bumi pada waktu itu. Maka malaikat pun menarik roh Nabi dalam keadaan yang paling terhormat. Kerana ini adalah makhluk yang terbaik, makhluk yang termulia, makhluk yang teristimewa. Pasti cara tariknya adalah yang paling lembut, yang paling baik. Ketika mana ditarik roh Nabi SAW, baginda menyebut, innal mauta lasakarat. Maknanya sakit. Sesungguhnya kematian itu sakit yang menghilangkan pertimbangan akal. Itu Nabi, tuan-tuan. Rasa cabut nyawa itu sakit. Itu kekasih Allah. Bagaimana kita orang biasa, lagi saya pendosa yang banyak, lalai dan leka. Macam mana keadaan roh kita saat ditarik? Kesakitan itu disebutkan dalam sebahagian cerita dan sejarah. Katanya dicatat dalam kitab Tarikh Dimashq oleh Al-Imam Ibn Asakir. Ketika Nabi merasakan sakit itu, Nabi mengatakan, beratkan sakit itu kepadaku dan ringankan kepada umatku. Sampai ke saat nak wafat, Nabi ingatkan kita. Nabi rindukan kita, Nabi kasihkan kita, Nabi sayangkan kita, Nabi cinta kepada kita. Sampai saat Nabi nak wafat, baginda Nabi SAW dicabut roh yang mulia itu. Kemudian Nabi terbaring di dalam rumah Sayyidatuna Aisyah di atas pangkuan isterinya SAW. Sayyidina Abu Bakar minta izin untuk masuk menziarahi Nabi. Melihat keadaan Nabi yang telah terbaring, beliau memuji Nabi dengan alangkah baiknya keadaanmu ya Rasulullah. Baginda keluar. Waktu itu berita tersebar. Sayyidina Umar dengar, Sayyidina Uthman dengar, Sayyidina Ali dengar, sahabat-sahabat Nabi semuanya dapat berita. Baginda telah pun wafat. Mereka seperti tidak dapat membenarkan berita itu. Mereka rasa macam tak boleh fikir. Baru lepas jumpa semalam, 2 hari lepas, takkan Nabi dah wafat? Satu benda yang tak boleh difikirkan. Mereka berguling, bergolek, duduk, terkulai, layu macam kanak-kanak yang tak dapat menerima satu berita yang besar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar keluar daripada rumah Nabi, menyampaikan firman Allah yang hampir mereka macam lupa ayat itu. Tapi mereka tahu ayat itu Al-Quran. Baginda membacakan, Sayyidina Abu Bakar membacakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan wafat dan mereka semua musyrikin akan. Ini Al-Quran. Hadirin yang dikasihi sekalian, baginda terus meninggalkan para sahabat. Sahabat menjadi sedih, kasih kepada Nabi SAW. Ada di kalangan sahabat yang tidak tinggal di Madinah. Kerana mereka kata setiap kali berjalan di Madinah, mereka akan terkenalkan momen-momen saat-saat bersama dengan Nabi. Mereka keluar daripada Madinah. Bilal bin Rabah pergi ke Syam, Jordan pada hari ini. Sahabat Nabi bertemparan, lari semua pergi keluar Madinah. Bukan kerana mereka nak jauh daripada Madinah, tapi kerana mereka tak dapat tahan sebab dan sedih. Kalau duduk di Madinah, mereka akan ingat Nabi. Sedih, ingat Nabi. Bilal pergi ke Syam. Satu ketika dicatatkan dalam sirah, Bilal tengah tidur, mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Dalam mimpi Nabi kata, dah lama dah tuan-tuan, bertahun dah tinggalkan Madinah. Nabi kata, ma hadzal jafa ya Bilal, amalakal an tazurani. Apakah ini wahai Bilal? Terlalu lama tidak datang ke Madinah. Tidak sampaikah waktu untuk engkau menziarahiku? Bilal bingkas bangkit daripada Syam.
naik kenderaannya terus ke Madinah, pergi ke kubur Nabi SAW, menangis mengenangkan kerinduannya kepada Nabi SAW. Baginda Rasulullah dicintai para sahabat. Saat ketika Khubayb ditangkap oleh orang musyrikin Mekah, nak dikenakan hukuman bunuh, pada saat itu beliau telah diikat untuk dibunuh. Orang musyrikin kata kepada Khubayb, "Wahai Khubayb, kamu nak tak kalau tempat kamu ini aku gantikan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Apa Khubayb kata? "Demi Allah, kalau baginda tercucuk dengan satu duri, aku tidak dapat menahan sakitnya. Bagaimana ingin menggantikan dia di tempatku ini?" Cintanya sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat yang lain membuktikan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan mereka yang sanggup menggigit besi yang tercucuk pada peperangan Uhud dalam pipi Nabi SAW dengan menggunakan gerahamnya sehingga pecah gigi mereka demi memastikan Nabi tidak sakit saat besi itu dikeluarkan. Ada di kalangan para sahabat yang telah membayar sejumlah harta yang banyak demi memenangkan Nabi dalam peperangan Ahzab. Sayyiduna Ali sanggup mempertaruhkan nyawanya tidur di atas katil Nabi ketika hijrah, yang risikonya adalah mati, tidak mengapa demi Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam peristiwa hijrah menginfakkan harta yang sangat banyak untuk Nabi dalam peristiwa hijrah. Dan ketika dalam perjalanan hijrah, beliau telah disengat oleh satu binatang yang berbisa, ditahan dengan kakinya agar tidak mengganggu Nabi ketika berada dalam gua. Ini semua bentuk kecintaan para sahabat. Sampai orang musyrikin tengok cintanya sahabat Nabi kepada Nabi, mereka mengeluarkan satu perkataan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadin ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan." Tidak pernah aku melihat sekumpulan manusia mencintai seseorang macam sahabat Nabi mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan-tuan? Kerana para sahabat hidup dengan Nabi, tengok sifat Nabi, tengok perlakuan Nabi, cinta Nabi sebahagian daripada tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi sekalian, habis dah sirah kita. Dah tuan-tuan, habis dah. Habis dah sirah kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, inilah sirah mulia baginda Rasulullah SAW. Akhirnya tuan-tuan, kalau betul-betul kita nak sambut maulid Nabi SAW, ada 3 perkara yang penting kita kena buat. Pertama, baca sirah. Yang kita buat sekarang ni lah. Yang kedua, banyakkan pembacaan hadis Nabi SAW. Jangan tunggu kuliah maghrib tuan-tuan. Kuliah maghrib berapa minit je? Nah, berapa minit je kuliah maghrib? Tuan-tuan lagi nak panggil saya bukan selalu datang sini. Saya datang semasa saya ada pondok pengajian di kampung saya. Pondok Raudatul Muhsinin kan, yang budak-budak ngaji itu kan. Alhamdulillah Haji Latif dah 100 orang mengaji. Orang kampung datang balik 100 orang, alhamdulillah. Jemput tuan-tuan datang, kita buat maulid nanti insya-Allah tuan di sana. Insya-Allah. Tuan-tuan. Jadi saya balik ada urusan, sempat-sempat. Siapa yang nak bacakan hadis? Tuan-tuan mesti ambil inisiatif dengan keluarga, bacalah Riyadhus Shalihin, bacalah Al-Azkar, baca sama-sama, baca terjemahan. Mencintai Nabi dengan baca sirah, mencintai Nabi dengan baca hadis Nabi. Tak boleh cinta-cinta macam tu je tuan-tuan. Tak. Dia datang itu. Yang ketiganya, mencintai Nabi dengan memperbanyakkan salam dan selawat ke atas Nabi SAW. Tidak ada satu perintah dalam Quran yang Allah suruh kita buat dan Allah pun buat juga. Selawat je. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Selawat tuan-tuan, maka perbanyakkan salam dan selawat ke atas Nabi SAW semampu yang kita boleh. Insya-Allah selawat tadi akan menjadikan banyak kebaikan kepada kita. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi, disyarahkan oleh Syekh Muhammad ibn Idris Abdul Rauf al-Marbawi dalam kitabnya Bahrul Madhi, pada mensyarahkan hadis daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Kata Ubay, "Fi kam usalli?" Berapa banyak wahai Rasulullah aku kena berselawat kepadamu? Nabi kata, "Terserah wahai Ubay." Ubay mengatakan, "Kalau begitu aku jadikan 1/3 hariku untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah." Masa yang ada 1/3 selawat. Nabi kata, "Baik itu. Kalau kamu menambahnya, itu lebih baik." Ubay kata, "Oleh itu aku menjadikan 1/2 daripada masaku untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah." Nabi kata, "Itu sangat baik. Kalau kamu tambahnya, itu lebih baik." Ubay kata, "Kalau aku menjadikan 2/3 masaku untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah." Nabi kata, "Itu sangat baik. Kalau kamu tambahnya, kamu dapat kebaikan yang lebih." Ubay mengatakan, "Kalau begitu aku menjadikan keseluruhan masaku dalam sehari untuk berselawat kepadamu." Maknanya dia ada masa yang bukan sembahyang, yang itu dia selawat kepada Nabi. Maknanya lidahnya sentiasa berselawat kepada Nabi. Apa Nabi kata? "Izan
tukfa hammak wa tughfar laka dhanbak atau kama qala. Kalau begitulah wahai Ubay, banyaknya selawat yang kau panjatkan kepada Allah untukku, Allah akan hilangkan kesedihan hatimu. Orang Islam tuan-tuan, antara orang yang paling tak banyak penyakit tekanan jiwa. Betul tuan-tuan? Dalam dunia, tuan-tuan pergi Jerman, pergi United Kingdom, pergi ke Amerika, pergi ke Jepun, bunuh diri yang paling banyak. Kenapa? Tekanan jiwa. Orang Islam kerana ada selawat kepada Nabi SAW, tidak ada hidup dalam tekanan. Tapi orang jauh daripada Nabi, hidup dalam tekanan. Hari ini masalah ekonomi, masalah politik, masalah penyakit tersebar dan sebagainya, menjadikan orang banyak tekanan. Kerja hilang dan sebagainya. Tetapi tuan, orang Islam yang berselawat kepada Nabi SAW akan menjadi tenang dan damai jiwanya. Jadi tuan-tuan, 3 perkara. Baca sirah, baca hadis, selawat kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, habislah tazkirah dan ceramah kita pada malam ini. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami akan syafaat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurniakan kecintaan kami yang sebenar kepada baginda. Hidupkanlah sunnah Nabi dalam keluarga kami. Hidupkan anak-anak dan zuriat kami dalam mencintai baginda. Ikut segala ajaran baginda ya Arhamar Rahimin. Kurniakan kepada kami ya Allah menatap wajah baginda yang mulia di dunia sebelum di akhirat ya Arhamar Rahimin. Kurniakan kepada kami kelazatan berhubungan hati dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurniakan kepada kami ya Allah akan hidup yang indah di bawah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Dan saya mohon maaf atas kelewatan berhenti. Dan kalau ada silap dan salah, mohon dibetulkan. Jazakumullahu khairan kathira. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Saya jemput tuan-tuan boleh hadir ke pondok saya di Sungai Resik, Kolam Air Panas. Datang tengok ziarah, insyaAllah kita bersilaturahim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi syarahan Rasul yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad Syafiq Sahibi, di mana banyak aspek kita tentang sejarah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW daripada beliau dilahirkan sampailah baginda wafat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini akan menjadi ibarat bagi kita untuk meneruskan kehidupan pribumi di sini dan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terus kukuh dan terus kuat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita solat Isyak, jadi dijemputlah pada konfusi kita Tuan Ismail Jabbar untuk menyampaikan sedikit terima kasih kepada